Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Cikgu Faizal untuk sesi PDPR bagi tajuk bidang seni halus. Tajuk yang kedua, lukisan, bahagian yang kedua. Kalau kamu ingat lagi, kita dah bahagian pertama dahulu kita dah tengok, dah belajar sedikit tentang pengenalan seni lukisan, dan kita dah masuk tajuk zaman aliran Renaissance sekitar tahun 1350. Okey, pada kali ini kita akan sentuh sedikit untuk aliran barat sekitar tahun 1600. Okey, selepas itu kita akan sentuh serba sedikit tentang aliran Rokoko, iaitu berlaku sekitar tahun 1710. Baik, kita teruskan dengan PDPR bahagian yang kedua, aliran yang kedua iaitu Barok. Okey, aliran Barok ni dia berlaku sekitar tahun 1600. Okey, apa itu aliran Barok? Okey, kita tengok. Okey, perkataan Barok ni berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis. Okey, dalam bahasa Portugis iaitu Barroco. Barroco ni bermaksud sejenis mutiara besar yang biasa dipakai untuk perhiasan yang popular ketika itu. Okey, dia sejenis mutiara yang sering dipakai pada zaman tersebutlah. Okey. Lukisan pada zaman Barok ni dia lebih berbentuk kepada realistik. Realistik ni maksudnya lukisan yang menampakkan seakan-akan benda yang sebenar. Okay? Makhluk yang sebenar. Contohnya dilukis potret, bila kita nampak potret tu nampak seolah-olah potret tu seperti gambar yang sebenar. Okay? Lukisan pada aliran ini juga memberikan penekanan kepada bentuk semula jadi, seperti jalinan, warna, cahaya serta ruang. Okay, kalau kamu ingat lagi asas-asas kepada unsur-unsur dalam seni visual, itulah jadi jalinan, ruang, bentuk, warna dan lain-lain lah. Okey, aliran Barok ni juga menggunakan media-media biasalah, media kering seperti kapur merah, kapur hitam, pen dan dakwat. Okey, kamu kena ingat dalam lukisan media-media yang digunakan ni lebih tertumpu kepada media-media kering. Contohnya macam pen, macam pensel, macam pastel, macam kapur. Kalau menggunakan bahan-bahan seperti cat minyak, cat air, itu bukan lukisan, itu catatan. Okay, kena ingat tu. Baik, kita teruskan dengan pengenalan aliran Barok. Okey, tema yang sering digunakan dalam aliran ini ialah yang pertama, dia bertemakan kepada konsep keagamaan. Okey, contohnya lukisan-lukisan yang berasaskan agama-agama tertentu lah. Contohnya yang utama dia agama Kristian. Okey, sebab aliran ini berasal daripada Eropah, jadi kebanyakan lukisan-lukisan dia berteraskan kepada agama. Okey, yang kedua, lukisan ini juga dia menggunakan tema-tema seperti sejarah. Okey, contohnya perkara-perkara lepas yang telah berlaku, jadi dimasukkan sebagai lukisan. Yang ketiga, kebanyakan tema-tema yang digunakan oleh pelukis pada zaman ini dia menggunakan tema alegori. Apa itu alegori? Alegori ini dia menggunakan watak atau sesuatu peristiwa sebagai tema lukisan dia. Contohnya watak perempuan tengah berjalan di taman, dia akan gunakan watak itu sebagai tema lukisan dia. Okey, yang seterusnya ini sama juga dengan aliran sebelum ni. Kebanyakan pelukis-pelukis dia akan melukis potret-potret tokoh-tokoh lah. Okey, sama juga seperti aliran Barok ni. Okey, yang terakhir, kebanyakan tema-tema dia turut menerapkan unsur-unsur pemandangan, landscape dan kehidupan. Okey, dia banyak berunsur-unsurkan kepada kehidupan seharian lah, ataupun
Landscape ni lebih kepada permandangan. Baik, kita berkenalan dengan tokoh-tokoh pelukis aliran barok. Okey, yang pertama, Diego Velázquez. Okey, Diego Velázquez ni dia hidup sekitar tahun 1599 sehingga tahun 1600. Okey. Diego ni dilahirkan pada 1599 di Seville, Spanyol. Okey. Dan pelukis ni dia merupakan seorang pelukis yang dianggap penting lah pada zaman keemasan Sepanyol. Dan kebanyakan karya-karya beliau berbentuk potret. Karya-karya beliau berbentuk potret lah, iaitu manusia lah. Okey, kita tengok contoh karya dia. Yang pertama dia ada, kita tengok kat sini dia ada Head of the Girl. Okey, ini Head of the Girl. Lukisan ini dia menggunakan media kapur. Dia lukis pakai kapur sahaja. Kalau tengok yang ni dia agak comot sikit lah sebab ini lukisan yang lama kan. Okey, yang kedua kita ada Portrait of Carnegie. Okey, Portrait of Carnegie sama juga dia menggunakan kapur. Baik, kita pergi kepada tokoh yang kedua. Yang kedua tokoh aliran barok ni ialah Rembrandt van Rijn. Beliau dilahirkan pada 15 Julai 1606 dan beliau dilahirkan pada zaman keemasan Belanda. Tadi pelukis Diego tadi ni dia dilahirkan pada zaman keemasan Sepanyol. Okey. Bagi Rembrandt ni pula dia dilahirkan pada zaman keemasan Belanda. Apa maksud zaman keemasan? Zaman keemasan ni maksudnya zaman kegemilangan. Zaman kegemilangan lah sesuatu negara ataupun sesuatu kerajaan tu. Okey. Tema lukisan bagi Rembrandt ni ialah bertemakan keagamaan, potret, landscape dan lukisan naratif. Okey, itu tokoh yang kedua. Kita tengok contoh lukisan daripada Rembrandt. Okay, yang pertama kita ada Old Man Reading a Book. Ini lelaki yang sedang membaca buku. Dan yang kedua kita ada Jacobs and His Sons yang dilukis kita tahun 1648. Okey, untuk pelukis ni dia ada juga banyak lagi karya-karya lain. Kalau kamu tengok, kamu boleh cari sendiri di Google. Baik, kita teruskan dengan aliran yang ketiga. Okey, iaitu aliran Rokoko. Aliran Rokoko ni dia berlaku sekitar tahun 1710. Okey, kita tengok pengenalan kepada aliran ini. Okey, aliran dan gaya bagi aliran Rokoko. Okey, aliran Rokoko ni dia berasal daripada Perancis pada sekitar abad ke-18. Okey, aliran ini, karya-karya pada aliran ini dia kebanyakan saiz dia lebih kecil. Iaitu dia juga menggunakan unsur-unsur seni yang bertindih-tindih. Maksudnya dicampurkan unsur-unsur seni lah. Okey. Aliran Rokoko ni juga dia menggunakan media-media seperti pastel, kapur dan arang. Okay. Dan teknik yang sering digunakan dalam aliran ini ialah garisan selari ataupun dalam bahasa Inggeris dia hatching, silang pangkah cross hatching dan juga teknik gosokan. Okay, siapa yang pernah belajar seni visual dengan saya, mungkin kamu tahulah macam mana teknik garisan selari, teknik lukisan silang pangkah ataupun teknik gosokan. Okey, seterusnya. Kebanyakan tema-tema yang digunakan oleh pelukis dalam aliran ini dia lebih ringan lah berbanding dengan tema-tema aliran-aliran sebelumnya seperti Renaissance, seperti Barok. Okey, iaitu dia lebih kepada tema-tema seperti potret, pemandangan dan lukisan-lukisan kehidupan seharian. Ini tak ada tema agama, tak ada tema sejarah,
Okey, kalau tema agama, tema sejarah ni dia punya unsur dia lebih berat sikit lah. Okey, tentang agama, tentang sejarah. Tapi untuk aliran dan gaya bagi aliran Rokoko ni, dia punya tema dia lebih ringan. Baik, kita teruskan dengan tokoh pelukis zaman Rokoko. Okey, zaman Rokoko, antara tokoh-tokoh dia, kita ada Francois Boucher. Francois Boucher ni dia hidup sekitar tahun 1703 sehingga tahun 1707. Okey, Francois ni dia lahir pada tahun 29 September 1703. Okey, kebanyakan lukisan-lukisan beliau ni dia lebih realistik, dia lebih idealistik dan berbentuk dekoratif. Dekoratif ni maksudnya macam bunga-bungaan macam tu. Okey, contoh lukisan beliau, kita tengok macam mana contoh lukisan beliau. Okey, ini contoh lukisan Francois. Okey, yang pertama kita ada wing putih with flower yang dilukis sekitar tahun 1750. Ini ada gambar budak ni bersayap sambil memegang bunga. Okey, yang kedua kita ada lukisan Young Country Girl Dancing yang dilukis sekitar tahun 1765 sehingga 1770. Dia tak tahu tarikh sebenar dia, sebab tu dia letak tarikh ataupun tahun macam ni. Okey, media yang digunakan untuk lukisan ini ialah kapur hitam, merah dan putih. Semua digunakan kapur ataupun media-media kering. Baik, seterusnya kita pergi kepada tokoh aliran Rokoko yang kedua, iaitu Louis Jean Francois Legris. Okey. Louis Jean ni dilahirkan pada sekitar 21 Januari 1725 di Paris. Selain daripada dikenali dengan nama Louis Jean, beliau juga dikenali dengan nama Lagrange the Elder. Okey. Dan beliau pernah memenangi anugerah The Grand Prix di Rome tahun 1749. Grand Prix ni bukannya lomba motor, ini pertandingan lukisan. Okey, kita tengok contoh karya Louis. Ini contoh dia. Ini dia ada. Yang pertama, Portrait of Princess Acatina Trubetskoy as a Child. Okey, gambar puteri yang dilukis, kita tak tahu tahun sebenar dia, di antara tahun 1670 sehingga tahun 1762. Dan karya yang kedua kita ada The Resurrection yang dilukis sekitar tahun 1760. Baik, tokoh yang ketiga aliran Rokoko ialah Thomas Gainsborough yang hidup sekitar tahun 1727 sehingga tahun 1788. Okey. Thomas ni dia lahir pada 14 Mei 1727 di Sudbury, Suffolk, England. Dia juga merupakan pengasas kepada Royal Academy di London. Kita tengok macam mana contoh karya-karya Thomas. Okey, kita ada yang pertama, Willie Landscape with Cow on the Road yang dilukis sekitar tahun 1780. Dan contoh yang kedua kita ada A Walking Lady in a Garden with a Child yang dilukis sekitar tahun 1785. Ini contoh dia lah, gambar wanita bersama dengan anaknya. Baik, setakat itu saja sesi PDPR kita bagi tajuk Seni Halus Lukisan bahagian yang kedua. Kita akan sambung semula sesi PDPR kita bagi tajuk bahagian yang ketiga, Seni Lukisan, di sesi PDPR yang akan datang.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.